Bab salam itu salah satu nama Allah. Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka fahayyu bi ahsana minha, jawablah penghormatan itu dengan yang terlebih baik darinya, atau jawablah dengan jawapan yang seumpamanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, katanya apabila bersembahyang bersama Nabi SAW, kami mengucapkan assalamu ala Allah qabla ibadihi, ini sebelum dari kami mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salih, sebelum ibadihi. Itu satu lagi caranya qibala ibadihi, qibala ibad. Tadi anda baca tu boleh jadi setengah-setengah kitab kita tidak sama, nampak tak serupa lah anda baca tadi tu, sebab baca tu satu cara, sedangkan dia banyak nuskhah, ada macam ni, ada macam ni, macam ni qibala ada juga, mana assalamu ala Allah, salam kepada Allah, qibala ibadihi, yani dari pihak hamba-hambanya. Kalau qabla tadi sebelum seseorang itu mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah, salam kepada Jibril, salam kepada Mikail, dan salam kepada fulan. Dalam setengah nuskhahnya ada sebut salam kepada fulan dan fulan, mana dua kali fulan. Tadi anda baca tu satu cara lah. Apabila Nabi SAW selesai, yakni dari sembahyang, baginda menghadap kami dengan mukanya sambil berkata innallaha huwas salam, memang pun Allah Subhanahu wa taala itu assalam, yakni namanya assalam. Tetapi apabila kamu duduk dalam sembahyang, maka hendaklah kamu ucapkan begini, at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat, dan seterusnya. Baru ni kita sudah terjemah dah. At-tahiyyat, segala ibadat berupa ucapan, lillah, hanya untuk Allah, kembali kepada Allah. As-salawat, segala ibadat yang dilakukan oleh tubuh badan kita, oleh anggota tubuh kita. Wat-thayyibat, segala ibadat berupa harta benda. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kerana ini bukan hak kena sebut ni, ini dia perjelaskan, macam jumlah mu'taridah lah. Kerana apabila seseorang itu berkata begitu, yang dia kata lah ke mana, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, bila kata begitu, akan ucapannya itu, kata-katanya itu mengenai setiap hamba yang saleh, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi. Tak perlu sebut sipulan-sipulan tu. Maknanya begitu. Lepas tu baru sambung pula ni. Ini sambung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian bolehlah dia memilih selepas itu doa yang dikehendakinya. Nak berdoa pun selepas itulah. Bab taslimil qalil ala al-kathir. Ini bab yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah dan Nabi SAW sabdanya, yang kecil hendaklah memberi salam kepada yang lebih besar, yang berjalan hendaklah memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Bab yusallimur rakib 'alal mashi, yang berkenderaan hendaklah memberi salam kepada yang berjalan kaki. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah yang berkenderaan memberi salam kepada yang berjalan kaki, dan yang berjalan kaki memberi salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit hendaklah memberi salam kepada yang ramai. Babun yusallimu al-mashi 'ala al-qa'id, yang berjalan kaki
memberi salam kepada yang duduk. Riwayat daripada Abi Hurairah lagi, tadi jugalah, katanya yang berkenderaan hendaklah memberi salam kepada yang berjalan kaki, dan yang berjalan kaki kepada yang duduk, yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Bab yusallimu as-saghir 'ala al-kabir, dia pecah-pecahkan bab itu. Yang kecil memberi salam kepada yang besar, ataupun yang muda memberi salam kepada yang lebih tua darinya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimu as-saghir 'ala al-kabir, hendaklah yang kecil ataupun yang muda, lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Wal marru 'ala al-qa'id, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang ramai. Babu ifsya'is salam, ini bab menyebar luaskan salam. Diriwayatkan dari Bara' bin Azib, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami melakukan 7 perkara: menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, mentashmidkan orang yang bersin, dan menolong orang yang lemah, membantu orang yang dizalimi, wa ifsya'is salam, dan menyebar luaskan salam, wa ibraril muqsim, dan ibraril muqsim, melepaskan sumpah orang yang bersumpah, atau melaksanakan orang yang apa yang dikehendaki oleh seseorang yang bersumpah. Naha an syurb, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari meminum dalam bekas perak, dan melarang juga memakai cincin emas dan menaiki al-mayathir. Mayathir ini maknanya cushion ataupun tempat duduk yang kulitnya itu dibuat dari sutera, itu maknanya. Wa an lubsil harir, melarang juga dari memakai sutera. Wa dibaj, al-qassi, dan istabrak, ini pun jenis-jenis sutera belaka ni. Babus salam, ini bab salam untuk yang dikenali dan yang tidak dikenali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahawa ada seorang lelaki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakah ajaran Islam yang paling baik, yakni untuk diamalkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau memberi makan, engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan orang yang tidak engkau kenali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Ayyub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, tidak halal kepada seseorang muslim untuk meninggalkan saudaranya, yakni dengan tidak bercakap. Meninggalkan bercakap dengan saudaranya lebih dari 3 hari, di mana mereka berdua bertemu, tetapi yang ini berpaling ke sana dan yang ini pula paling ke sini. Wa khairuhuma, yang terbaik dari 2 orang itu, yakni yang berkelahi itu, ialah yang memulakan salam. Nah, ini satu lagi ni dia sebut salah marrat, 3 kali dia mendengar hadis ini. Sufyan dengar dari perawi di atasnya 3 kali. Yang Sufyan dengar dari Zuhri 3 kali. Ini bab ayat hijab. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, dia berumur 10 tahun pada ketika itu, dan aku berkhidmat pada Rasulullah selama 10 tahun, yakni sepanjang hayatnya, sepanjang hayat baginda. Akulah orang yang paling mengetahui di antara orang ramai ini tentang peristiwa turun ayat hijab itu. Ubay bin Ka'ab pernah bertanya aku tentangnya. Wa kana awwala ma nazala, dan yang mula-mula sekali turun ialah
pada ketika Nabi SAW bersama dengan isterinya Zainab binti Jahsh, yakni sebagai pengantin. Nabi SAW pada ketika itu sebagai pengantin telah memanggil sahabat-sahabatnya untuk pergi makan. Mereka pun makan, kemudian keluar. Tetapi masih ada lagi beberapa orang yang duduk dekat Rasulullah SAW. Fa'atalul mukth, lama mereka duduk. Maka Nabi SAW pun bangun lalu keluar. Aku pun keluar bersama Nabi SAW supaya mereka keluar. Rasulullah berjalan, aku pun berjalan bersamanya, sehingga baginda sampai ke bendul pintu rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah ingat mereka telah pun keluar, yakni pulang. Baginda pun kembali, aku pun kembali bersamanya, sehingga masuk ke rumah Zainab. Rupa-rupanya mereka masih lagi duduk, belum lagi pergi. Rasulullah SAW pun pergi balik. Aku pun keluar pula lah, hingga sampai ke pintu rumah Aisyah. Fazanna, Nabi SAW ingat mereka telah pun keluar. Dia pun balik, patah balik. Aku pun balik bersama dia. Fa'idhahum qad kharaju, rupa-rupanya mereka telah pun keluar. Ketika itulah ayat hijab diturunkan. Maka Rasulullah SAW pun memasang tabir di antara aku dengannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, katanya apabila Nabi SAW mengawini Zainab, para sahabat masuk makan, kemudian duduk bercakap-cakap. Nabi SAW pun mula bersedia untuk bangun, tetapi mereka tidak bangun. Apabila Nabi SAW melihat keadaan itu, Nabi SAW pun bangun. Bila Nabi SAW bangun, bangunlah beberapa orang yang telah bangunlah. Beberapa orang yang nak bangun tu bangunlah. Tetapi masih lagi beberapa orang duduk. Nabi SAW datang untuk masuk ke dalam rumah itu. Rupa-rupanya mereka itu masih lagi duduk. Kemudian mereka pun pergi. Fa akhbartu Nabi SAW, saya pun memberitahu kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun datang dan masuk ke dalam rumah. Fa dhahabtu adkhulu, aku pun nak masuk. Fa alqal hijab, tetapi Nabi SAW memasang hijab yang ditabir di antaraku dengannya. Dan Allah SWT menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa in yu'dzana lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah Nabi kecuali kalau kamu diizinkan. Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah isteri Nabi SAW berkata, Umar bin Al-Khattab selalu berkata kepada Rasulullah, uhjub nisa'ak, biarlah maknanya isteri-istrimu itu berhijab. Qalat, Aisyah berkata, tetapi Nabi SAW tidak melakukan, tidak buatlah. Isteri-isteri Nabi SAW pada waktu dari malam ke malam sentiasa keluar ke arah tanah lapang untuk membuang air. Kharajat Saudah bintu Zam'ah, atau fakharajat Saudah bintu Zam'ah pada suatu malam tu keluar. Dia ni perempuan yang tinggi. Umar bin Al-Khattab nampak dia ketika dia sedang duduk. Dia pun kata, saya kenal awak wahai Saudah, dengan maksud supaya diperintahkan mereka supaya berhijab. Babul isti'zan min ajlil basar, ini bab meminta izin kerana takut terpandang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, katanya ada seorang lelaki telah mengintai dari satu lubang di rumah Nabi SAW. Pada ketika itu Nabi SAW ada midra, ada apa dia kata,
Macam sikat itu yang orang perempuan buat cucuk rambut dia tu. Panjang. Macam sikat. Besi tu. Besi panjang. Apa dia kita panggil itu midra je. Sikat panjang lah untuk orang perempuan itu kan, buat kacik nak suruh kemah sanggul dia. Itu midra. Yahukku bihi ra'sahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggaru dengan benda tadi itu kepalanya, dengan benda tadi. Dia kata, kalau aku tahu engkau duduk mengintai, tentu aku cucuk dengan benda ni, kata dia, mata engkau tu. Sebenarnya minta izin itu diperintahkan kerana takut terpandang lah. Kerana takut terpandang. Kemudian riwayat daripada Anas bin Malik, tadi juga di semua ni riwayat Anas. Ada seorang lelaki mengintai salah sebuah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun. Bimishqas ini dengan mata anak panah. Mata anak panah yang tajam. Au bimasyaqisa. Ini syak perawi, ataupun dengan beberapa mata anak panah. Faka'anni anzur, semacam aku nampak lagi Nabi SAW itu menunggu orang untuk menikamnya, untuk menyucuknya. Bab zinal jawarih dunal farj. Ini bab zina anggota selain faraj. Zina anggota selain kemaluan. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Katanya, saya tak nampak sesuatu yang paling tepat untuk dikaitkan makna al-lamam ini dengannya, selain dari kata-kata Abi Hurairah yang mana beliau ambil dari Nabi SAW. Sabdanya, sesungguhnya Allah telah menentukan, telah mentakdirkan kepada manusia habuannya berupa perzinaan. Tak dapat tidak seseorang itu akan mengalaminya. Zina mata ialah memandang, zina lidah ialah bercakap, zina jiwa ialah berangan-angan, khayal, berkhayal, watashtahi, dan berkeinginan. Wal farju yusaddiqu dhalik wa yukadzibu, ataupun au yukadzibu. Akhirnya farajlah, yakni kemaluanlah yang membenarkan apa yang yang tersebut sebelum itu. Kemaluanlah yang membenarkan angan-angan itu ataupun mendustakannya. Bab taslim wal isti'dzan thalathan. Ini bab memberi salam dan meminta izin 3 kali. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memberi salam, dia akan memberi salam 3 kali. Dan apabila beliau bercakap dengan sesuatu perkara, apabila beliau mengucapkan sesuatu perkara, beliau akan mengulanginya 3 kali. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, katanya, saya pernah berada dalam salah satu majlis Ansar. Tiba-tiba Abu Musa Al-Asy'ari datang, macam orang ketakutan, dia pun berkata, aku telah minta izin untuk bertemu Umar 3 kali, tetapi tidak diberikan keizinan kepadaku. Aku pun pulang. Waqala, selepas itu Umar pun berkata, apakah yang menegak engkau? Qultu, saya menjawab, saya telah minta izin 3 kali, tetapi tidak diberi keizinan kepada saya, kerana itu saya pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang dari kamu meminta izin 3 kali dan dia tidak diizinkan, maka hendaklah dia kembali. Faqala, Umar pun berkata, demi Allah, kamu kemukakan bukti kepada hadis yang kamu kemukakan ini. Adakah ada seseorang di antara kamu yang telah mendengarnya dari Nabi SAW? Ubay bin Ka'ab
pun berkata, demi Allah, tidak akan bangkit untuk membela engkau kecuali yang terkecil di antara yang ada ini. Maksud beliau sendirilah. Fakuntu asgharal qaum, akulah yang paling kecil, yang paling muda di antara ramai itu, sahabat ramai itu. Faqumtu ma'ahu, aku pun pergi bersama dia. Fa akhbartu Umar, aku ceritakan kepada Umar bahawa Nabi SAW memang telah bersabda begitu. Nah, kemudian sanad satu lagi itu Imam Bukhari kata, Umar bermaksud untuk memastikan, bukan bermaksud untuk tidak mengharuskan khabar wahid yang dicerita seorang, bukan dengan maksud dia tak mahu terima kalau satu orang cerita, bukan dengan maksud, tapi dengan maksud nak memastikan. Babun idza du'iya rajul, ini bab apabila seseorang itu dipanggil atau dijemput, faja'a, lalu dia pergi, adakah dia perlu meminta izin yang ini pula atau tidak? Diriwayatkan dari Abi Hurairah dan Nabi SAW, itu adalah keizinan dia dah. Apabila dia panggil itu, mana dia sudah izin dah. Riwayat daripada Abi Hurairah lagi, katanya, aku telah masuk bersama Rasulullah SAW. Fawajada labanan, tiba-tiba Nabi SAW mendapati susu ada dalam dalam mangkuk. Dia pun kata, Abahir, pergi jumpa dengan puak-puak ahli suffah dan panggil mereka, mari ke sini. Aku pun pergi panggil ahli suffah itu datang. Mereka pun datang. Fasta'zanu, mereka minta izin, fa'udhina lahum, lalu diizinkan kepada mereka, mereka pun masuk. Ini bab memberi salam kepada kanak-kanak. Riwayat daripada Anas bin Malik. Ini riwayat daripada Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik bahawa beliau, yakni Anas, apabila lalu dekat budak-budak kanak-kanak, dia akan memberi salam kepada mereka, dan dia berkata, begitulah Nabi SAW selalu lakukan. Ini bab salam ini termasuk dalam bab isti'zan lagi. Salam ini pun hakikatnya memaklumkan kehadiran kita. Biasanya untuk masuklah, untuk mendapat kebenaran, kita memberi salam tu, walaupun tidak semestinya dengan makna begitu, tapi salah satu makna isti'zan tu ada juga dalam salam. Kemudian disebut di sini salam itu salah satu nama Allah. Salam itu salah satu nama Allah. Apa maksud Imam Bukhari? Salam itu salah satu nama Allah. Sebab itulah, cuba kita tengok nombor 6 di sini. Kalau orang ada kitab ni, cuba tengok. Sebenarnya assalam ismun min asma'illah. Ini tajuk ni, ini merupakan hadis marfu', hadis dah. Cuba tidak mendapati syarat Imam Bukhari, dia tak marilah dalam musnad dia, hanya dia mari dalam tajuk dia. Itu biasa Imam Bukhari lakukan gitu. Hadis marfu', yang mana Imam Bukhari sendiri kemukakannya dalam kitabnya Al-Adabil Mufrad. Ada hadis ni, yaitu hadis Anas marfu'an dan Bazzar dari hadis Ibn Mas'ud, Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadis Abi Hurairah. Selengkapnya hadis ini bunyi begini seterusnya, wada'ahu Allahu fil ard fa'afshuhu bainakum. Salam itu adalah salah satu nama Allah yang mana Allah meletakkannya di bumi. Oleh itu kamu hendaklah menyebar luaskannya di antara kamu. Taslim, memberi salam, itu pecahan daripada nama Allah. Assalam itulah. Kenapa assalam itu? Kerana Allah sejahtera, selamat dari sebarang keaiban dan kekurangan. Allah ni tidak beraib, tidak bercacat, tidak kurang. Sebab itu nama dia assalam. Sebab itu nama dia assalam menggambarkan, menunjukkan dia ni tidak ada kecacatan, kekurangan dan keaiban.
Itu makna Assalamualaikum. Yani Tuhan yang tidak bercacat celah itu menjaga kamu, mengawasi kamu. Itu makna Assalamualaikum. Kita kata kepada dia, Tuhan yang tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada sebarang kekurangan dan keaiban itu mengawasi kamu, menjaga kamu, mengawal kamu. Itu maknanya. Kalau hak mana tu sebagai doa punya Allah juga. Khabar itu orang panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Walaupun zahirnya nampak macam cerita. Allah yang bersifat dengan assalam itu menjaga kamu. Yani hendaknya, mana hendaknya Allah yang bersifat assalam itu menjaga kamu. Doa kita. Cerita zahirnya macam cerita, tapi maksudnya doa. Satu. Yang kedua, khabar tu memang dengan makna khabar. Dengan makna cerita. Kita cerita ke dia, biar dia beringat. Allah menjaga kamu, mengawasi kamu. Allah tu yang tidak cacat, yang tidak ada celah dia, yang tidak ada kekurangan dia. Dia duduk perhati kamu, mengawasi kamu, jaga kamu. Jadi macam mana kamu nak buat benda tak molek? Kalau orang lain lindung balik tiang tu tak nampak dah, moga dia kurang. Lindung balik dinding tak nampak dah. Tapi kalau Allah SWT, kita nak pergi ke mana, nak buat hak tak molek, dia nampak, dia tahu. Kalau pengetahuan banyak juga orang lain tak tahu. Kalau manusia, kalau Tuhan yang mana ilmu dia tu tidak kurang, tidak ada sebarang keaiban dan kecacatan pada ilmu dia, macam mana dia tak tahu? Menyebabkan kita ni beringat sama, tak berani nak buat, tak tentu pasal. Sebab kita kata lah, kalau kita kata kita duduk jalan raya biasalah, apabila kita lalu, kita pun akak lampu tu, kawan depan tu pun beringat. Boleh dia isyarat polis ada depan, ataupun sebut polis, tidak kau beringat, jadi jalan pun slow dah lah. Sebab apa? Kita tahu, dia tahu dia ada depan tu, bahaya. Kita pun tak berani nak langgar. Kan begitu. Hak ni pun begitu. Begitu. Hak tu sekadar di atas jalan raya ya. Allah SWT ni tengok kita bukan di atas jalan raya saja, mana-mana. Macam mana kita berani nak buat? Tak akan berani. Orang yang percaya kepada Allah SWT tak akan berani. Itu maknanya. Seterusnya, waqila, ada juga ulama mengatakan maknanya innallaha muttali'un 'alaikum fala taghful. Ini sebab Anda sebut tadi lah. Allah memerhatikan kamu, maka jangan kamu leka. Jangan kamu leka. Allah perhati kamu. Itu makna assalam. Ada juga mengatakan assalamu alayka ini apabila disebutkan, maka dia memberi makna kita mengharapkan segala kebaikan itu diberikan kepadanya, kepada orang itu. Macam doa lah, doa. Dan segala perkara yang tidak baik itu terhindar darinya. Ada juga ulama mengatakan apabila seseorang itu kata assalamualaikum, maknanya dia seseorang memberitahu kepada orang itu, mengisytiharkan kepada orang itu, engkau telah selamat dari aku. Mana kamu tak usah pusing lah, aku ni orang Islam. Bila orang Islam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya ialah orang yang mana orang Islam lain terpelihara dari gangguan lidah dan tangannya. Engkau tak usah pusing, engkau selamat dah daripada gangguanku. Sama ada aku nak ambil barang kamu ke dengan cara tak betul, tak usah pusing. Aku nak kata apa-apa yang tak boleh, tak usah pusing, selamat dah engkau. Dan aku pun mengharapkan dari kamu begitu juga. Itu maknanya. Atau dengan makna nama Allah itu, assalam itu, mudah-mudahan ada padamu. Yani anta fi hifzi, engkau dalam peliharaannya. Mudah-mudahan Allah memelihara kamu. Seperti mana kita mengatakan Allah bersamamu. Support itulah juga. Assalamu alaikum, support dengan kita kata Allahu ma'aka. Mudah-mudahan Allah bersamamu.
Yani Allah menolongmu. Begitulah. Itulah beberapa makna assalam. Baiklah. Assalam itu nama Allah yang Allah letakkan di bumi. Tadi disebutkan. Hendaklah kamu sebar luaskan. Mana biar bumi ini jadi aman, damai, jadi selamat, sejahtera bumi ini. Itu makna sebar luaskan salam itu di muka bumi. Itu makna. Bukan maknanya ucap assalamualaikum saja, assalamualaikum saja. Tapi orang dalam keadaan kebimbangan terhadap kita. Tak ada makna itu. Maksud assalamualaikum pun orang lain aman dari kita. Kemudian wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, dalam ayat ini apabila kamu diberi penghormatan itu, penghormatan bagi orang Islamnya ialah dalam bentuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar iaitu assalamualaikum. Kata lagu itulah. Bukan makna dalam Quran ni dia nak sebut huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, maknanya kita boleh pilih cara penghormatan yang lain sewenang-wenangnya, sesuka hati kita. Nak ada lagi lain lebih baik? Tidak. Ini serupa dengan hadis wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah. Apabila kamu membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang terbaik. Dan apabila kamu menyembelih, maka hendaklah kamu menyembelih dengan cara yang terbaik. Bunuh cara yang terbaik itu lagu mana? Maksud apabila kamu membunuh, dia maksud hukum bunuh lah, melaksanakan hukum bunuh. Bukan maknanya Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita membunuh pula. Tidak. Maknanya apabila kita melaksanakan hukuman bunuh, maka kena bunuh dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik macam mana? Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Dia buat lagu mana? Dia pancung. Itu bunuh cara terbaik. Bukan dengan cara lain. Itu yang terbaik. Kalau mengikut kajian pun memang cara terbaik tu berbanding dengan cara karan ke, dengan cara gantung ke, dengan cara lain-lain. Hak dia tunjuk tu, itulah cara yang terbaik. Kita tidak nak bincang hak tu sekarang ni, tidak nak bincang hak tu. InsyaAllah bila sampai tempat dia, tak apalah. Begitu juga apabila kamu sembelih, maksudnya kamu mematikan binatang. Kamu hendaklah sembelih dengan cara yang terbaik. Cara terbaik lagu mana? Seperti dia aja, sembelih binatang. Bukan dengan cara repih tekok ke, dengan cara macam-macam lagi cara lain. Bukan dengan cara lagu tu. Dengan cara kita cocok ke dia apa-apa ubat, racun. Bukan dengan cara lagu tu. Hak seperti dia aja, itulah yang terbaik. Serupa juga masalah salam ni. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Tapi bagi orang Islam, assalamualaikum itulah yang terbaik. Tak kira dia tu siapa pun, tak kira. Itulah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik lagi daripada hak ni. Walaupun siapa pun dia tu. Walaupun dia seorang raja ke, dia seorang menteri ke, dia seorang presiden ke, dia seorang apa, tidak ada penghormatan yang lebih baik daripada assalamualaikum. Walaupun sembah pun macam ni, tidak lebih baik daripada assalamualaikum. Assalamualaikum itulah yang terbaik. Itu maksudnya. Tapi kalau orang kafir lain cerita. Selamat pagi dia kata. Selamat pagi. Kita boleh jawab. Selamat malam. Selamat malam. Kita boleh jawab kata lagu tu. Tak apa tu. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Tak apa. Dia kena ada juga cara hormat dengan orang kafir. Ini untuk orang Islam. Kalau orang Islam tidak ada hal lebih baik daripada hal. Baiklah. Kemudian dia cerita ini cerita dulu ni. Abdullah bin Mas'ud cerita. Dalam semaya tu kami duduk kata assalamu ala Allah qabla ibadihi. Seperti kata tadi lah, sebelum assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dulu kami nak kata assalamu ala Allah, lepas tu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, atau seumpama itulah. Assalam kepada Jibril, salam kepada Mikail, salam kepada fulan-fulan, sebut nama orang. Nabi SAW lepas semaya dia kata memanglah Allah itu assalam. Jadi maknanya satu, tak perlu lagi kita kata assalamu ala Allah. Memang dia tu sudah sejahtera dah. Hak perlu kita doa ni untuk orang lain. Pasal dia tu terdedah kepada banyak bahaya dan kekurangan.
kita barulah ada makna kita kata assalam. Kita kata kepada Allah assalam tu tak ada faedah. Sebab apa? Dia memang assalam. Memang lagu tu dah sifat dia sempurna dah. Memang dia tu assalam. Bahkan kena kata lagu ni kalau duduk dalam tahiyat tu lah, dalam tahiyat dia pun ajar. Ini orang panggil tasyahud ataupun tahiyat Ibnu Mas'ud. Dan dalam banyak-banyak riwayat berkenaan dengan tahiyat atau tasyahud ini, tasyahud Ibnu Mas'ud lah yang paling sahih. Yang paling sahih. Dan yang paling ramai dia amalkan di zaman sahabat dulu pun. Paling ramai amal lagu ni. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibat. Hak tu pun boleh juga, tu pun hadis juga, sahih juga. Tapi hak ni kalau dalam Tirmizi dia sebut dengan jelas, hak ni paling sahih dan paling ramai mengamalkannya. Seterusnya, jadi apabila kata assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin itu kena belaka dah tu, sampai belaka dah. Tak payah sebut si fulan, si anu, tak perlu dah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Situlah. Sebab itu Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan selawat kepada Nabi dan kepada keluarga tu di akhir sembahyang pun tidak wajib. Semuanya tidak wajib. Bukan rukun, apatah lagi nak kata rukun, jauh. Ni hadis-hadis ni lah yang dia bukan. Sekatu. Lepas tu boleh dia pilih nak doa apa saja. Benda khilaf lah. Benda khilaf. Babu taslimil qalil alal kathir. Ini bab yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Ini lebih kurang yang kita baca. Hak berkenderaan beri salam kepada hak berjalan kaki. Dan hak berjalan kaki beri salam kepada hak duduk. Hak kecil beri salam kepada hak besar. Ataupun hak muda beri salam kepada hak tua. Apa makna semua? Apa makna semua? Salam ni pun kalau kita nak kira dari segi falsafah dia lah, hikmat dia, nak tengok pada makna dia, maksud dia, jauh pergi. Boleh jadi kita tak erak nak buat pun. Jauh pergi tak erak nak buat. Supaya semaya, supaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nampak lagu tu ya. Tapi kalau kita nak kira tuntutan dia sebenar, bukan semua orang erak tu. Nak buat satu persatu. Bukan semua orang erak. Serupa juga salam. Begitulah cara ajaran Islam ni, memang lagu tu sifat dia. Dia daripada orang serendah-rendah boleh amal, orang paling tak ada modal, paling lemah pun boleh amal, dan orang paling kuat, paling bijak, paling luas fikiran pun boleh guna. Itu kelebihan. Itu salah satu keistimewaan Quran dan hadis. Serupa juga di sini salam. Salam ni maknanya apa makna? Kalau kita kata assalamualaikum semacam, tapi kita tak cara kepada kebaikan dia. Kebaikan dia. Kalau dia lapar kita tak cara. Kalau dia sakit kita tak cara. Kalau dalam masyarakat ni banyak kekurangan pun kita tak cara. Apa makna? Kita kata assalamualaikum. Hakikatnya, hakikat salam. Mana kita mengharapkan, kita mendoakan. Dan Islam ni bukan ajar berdoa saja. Dia ajar suruh kita buat. Sebab itu suruh berdoa. Nak suruh kita ingat. Nak suruh kita buat. Usahkah hak tidak pegang jawatan? Ada pegang jawatan pun tak cara. Ustaz tu apa makna ifsya'us salam? Kalau lagu tu menyebar luaskan salam. Apa makna menyebar luaskan salam? Seperti mendirikan sembahyang. Apakah sembahyang tu enggak gitu saja? Iqamatis salah. Salah satu matlamat tertegaknya negara Islam mula-mula sekali dirikan sembahyang. Apa gitu mau? Besar makna dia tu. Sebuah salam je. Sebuah salam. Usah kau orang biasa. Orang hak pegang jawatan dah. Hak digaji tu pun tak cara-cara. Apa makna salam? Sedangkan tujuan salam tu nak suruh fikir, nak suruh setiap orang Islam selamat sejahtera belaka. Aman bahagia belaka. Itu makna. Sebab tu ada kata tak erak. Lepas tu ni yang kecil memberi kepada yang sedikit, memberi salam kepada yang ramai. Apa makna? Kita kata sepatutnya hak ramai tu beri salam kepada hak sikitnya. Dia ada juga di sebalik tu.
Satu maknanya Islam ni mana dia lebih suka kepada hak ramai, masyarakat, agama masyarakat. Hak sikit ni kurang ke mana-mana. Mana dia baca doa ke arah hak ramai tu, mana dia pun lebih suka nak jadi lagu tu juga. Apabila ramai, maka dia akan adalah kelebihan yang Allah SWT bagi, jalan-jalan keselamatan yang Allah SWT akan bagi apabila ramai. Kalau sikit, malah kita kata kalau anak sikit, kalau lebih kurang pun sebanyak tu. Tapi kalau ramai, tidak hak tu lebih, hak ni lebih, ada juga dalam ramai-ramai. Itu kelebihan ramai. Maknanya seseolahnya kita digalakkan, didorong supaya pergi kepada hak ramai, menggabungkan diri dalam hak ramai itu. Itu maksudnya. Lepas tu hak berkenderaan beri salam kepada hak berjalan kaki. Satu, maknanya tawaduk, tidak jadi sombong. Tidak jadi sombong hak naik kenderaan tu. Jadi lupa kepada hak berjalan kaki, tidak. Satu. Yang keduanya, beri salam tu apa makna? Kalau dia beri salam, tu kawan tu jalan kaki ni peluh dah ni. Takkanlah dia tak suruh kawan tu tumpah. Maksudnya nak suruh tumpah. Nak suruh ajak kawan tu biar naik sekali dengan dia. Itu ke situ pergi. Bukan saja beri salam. Lepas tu bung derah pergi. Ngecik apa dia air. Bukan makna macam tu. Maksudnya nak suruh berhenti, tanya khabar, bawa dia. Itu artinya beri salam bukan salah saja maksudnya, tapi kena tanya khabar. Tanya khabar. Artinya beri salam bukan salah saja maksudnya, tapi kena tanya khabar. Tanya khabar. Yang berjalan beri salam kepada yang duduk. Ini juga memberi makna hak lebih tu kena ambil berat terhadap yang kurang. Duduk dia kurang berbanding yang berdiri. Yang berjalan, yang berkenderaan, maknanya tentu dia ada kelebihan dia. Hak lebih tu dia kena ambil berat terhadap hak kurang. Itu maksudnya ajaran dia. Lepas tu hak duduk ni macam-macam. Ada kalanya hak duduk ni dia tak cakap nak bangun, dia boleh duduk saja. Dia sakit, dia tepok kau kita kata, dia lembek kau, dia tak boleh berjalan, dia tak boleh berdiri. Berdiri lebih sihat lagi. Maknanya orang yang lebih sihat kena ambil berat terhadap orang yang bawah pada dia. Itu maknanya. Yang kecil memberi salam kepada yang besar. Walaupun dalam hadis kemudian tadi kita tengok Nabi SAW beri salam. Nabi SAW beri salam. Hak Nabi SAW beri salam tu dia nak mengajarkan. Itu cara kita ajar budak-budak. Yang ini dengan ajaran-ajaran yang baik. Kita tegur dia dengan teguran-teguran yang baik. Itu maknanya. Dan budak beri salam pula, dia tu terdidik besar dalam keadaan adab, dengan adab-adab yang mulia. Hak ni pula budak beri salam kepada orang tua, apa makna? Sebab tadi tu semua hak sedikit beri salam kepada hak banyak, hak ramai. Maknanya orang tua ni dia lebih ada kelebihan. Hendaknya budak-budak tu makna bercita-cita biar jadi besar lagu tu. Maknanya dia mahu. Makna Islam menggalakkan supaya budak-budak tu jadi besar, kata. Apabila besar, dia jadi bertanggungjawab. Bukan menerima sahaja, tetapi memberi juga. Itu makna. Makna ini galakkan, dorongan kepada budak-budak tu supaya jadi besar. Seperti tadi, hak sedikit supaya jadi ramai. Makna digalakkan kita menggabungkan diri. Sikit tu kurang, budak tu kurang lagi, tak sempurna lagi. Hak sempurnanya bila? Apabila dia besar. Selain daripada tu, orang hak besar saat ni dia banyak terlibat dengan macam-macam. Hak tua saat ni, dia pergi berniaga, dia pergi buat itu ini, banyak boleh jadi berlaku salah silap dalam pekerjaan dia. Kita minta, dah kita tak boleh buat apa, kita nak cari piti tak reti, budak nak kerja tak mampu, tak larat, tubuh tak kuat, budak. Apa yang kita boleh buat? Doa untuk orang tu, mudah-mudahan dia selamat, mudah-mudahan dia sihat, mudah-mudahan dia terpelihara semasa dia bekerja untuk kita, buat kelik makanan untuk kita. Sekurang-kurangnya kita doa. Itu maknanya. Yang ni kalau tak boleh buat apa dia, sepatutnya budak tu doa untuk orang tua, fikir untuk orang tua. Hak kemudian dia boleh buat hak ni. Lepas tu doa dia lebih mudah, Allah SWT nak makbul, sebab dia ni tak ada dosa. Sebab dia tak ada dosa, sebab itu digalakkan budak ni
Beri salam kepada orang tu. Allah SWT mudah nak terima sebab dia tak ada dosa. Dia segitu. Dia tak boleh nak buat benda lain. Buat waktu pun tak apa dah. Baiklah. Seterusnya ifsya'is salam. Nabi SAW mahukan supaya kita menyebar luaskan salam. Seperti sebut tadi lah, menyebar luaskan salam itu lagu tu. Salah satu makna menyebar luaskan salam itu menyebar luaskan Islam itu sendirilah. Termasuk juga sebab tu kata luas salam ni. Apa makna salam? Salam ni bawa Islam kepada orang kafir itu pun salam juga. Sebab dia tidak akan sejahtera, tidak akan selamat kalau tidak ikut Islam. Sebab tu dia kata aslim taslam. Masuk Islam baru engkau selamat. Ini perkataan sin lam mim belakang. Mana selamat? Itu pun termasuk juga. Sebab tu anak kata tadi tak gerak kita. Besar makna dia walaupun sikit. Ifsya'us salam. Luas makna dia. Memberi salam, menyebar luaskan salam. Melakukan keadilan, buat baik, apa nama ni, buat kemajuan, buat gapo, itu semua salam berlaku untuk kesejahteraan, untuk kebaikan. Itulah yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu banyaklah yang disebutkan di sini dalam hadis. Sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah. Tak apalah. Ini bab memberi salam kepada orang yang dikenali dan tidak dikenali. Apa makna orang yang dikenali dan tidak dikenali? Satu, sama-sama Islam. Kalau maknanya orang kita kenal saja, kita baik dengan dia, kita fikir tentang dia, atau kita beri salam kepada dia. Hak kita tak kenal, kita tak cara beri salam pun tidak. Saya akan beri salam pun tidak. Itu satu maknanya. Yang kedua, kalau sama Islam. Kalau hak tidak Islam, itu maknanya lil ma'rifah wa ghairil ma'rifah. Hak ma'rifah ni makna kita kenal dah lah dia ni Islam, kita beri salam lah ke dia. Kalau hak kita tak kenal, kita mana tahu dia Islam ke kafir, kita nak beri salam lawan. Ini makna salam dalam arti yang luas. Salam dalam arti yang luas, mana hendaklah kita tampil pergi di hadapan manusia ni. Tak kira manusia tu, kita tak tahu lagi dia tu gapo, Islam ke tidak. Kita hendaklah tampil pergi dalam keadaan yang dia tu berasa aman dengan kita, berasa selamat, dengan cara kita senyum ke, kita baik dengan dia, kita tanya dia. Ada macam gitu. Bukan sikap kita tu apa ni, macam orang yang tidak boleh diharap, tidak boleh dipercayai. Jangan macam tu. Itu maknanya. Ayul islami khairun, manakah ajaran Islam yang terbaik? Bui makan, taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sanilah, sanilah maknanya. Seterusnya, tidak halal kepada orang Islam untuk tidak bertegur siapa dengan saudara dia lebih daripada 3 hari. Tidak bertegur siapa kerana balah lah. Kalau tidak bertegur siapa tu kerana tak berjumpa, tak apa tu setahun pun tak apa, 10 tahun pun tak apa, tak kecek tu. Nak telefon pun jauh tu, tak kecek pun tak apa tu. Tapi tahu hubungan tu baik, kalau jumpa baik, tak apa macam tu. Ini dengan maksud benci, marah, tak boleh. Berdosa lah. Kalau berjumpa ni paling sana, ni paling sini. Yang terbaik di antara dua ni, yang berkelahi ni, ialah yang memulakan salam. Hak tu yang terbaik. Artinya salam ini adalah satu ucapan yang menandakan seseorang tu mahu baik lah. Tak say balah, tak say apa nama ni, keadaan tak molek tu tak say. Kemudian ini bab ayat hijab. Ayat hijab pula. Anas menceritakan dia umur 10 tahun ketika Nabi SAW pergi ke Madinah dan berkhidmat selama 10 tahun sepanjang hayat Nabi SAW. Akulah, kata dia, orang yang paling tahu tentang apa ni, latar belakang ataupun peristiwa turunnya ayat hijab. Dia pun cerita, Ubay bin Ka'ab tanya dia. Lepas tu dia pun cerita lah, asas ceritanya Nabi SAW berkahwin dengan Zainab. Pada masa tu tak turun lagi ayat hijab. Maka Nabi SAW penjemput orang lah, sahabat-sahabat dia pergi makan, duduk. Ini pun termasuk dalam adab lagi, dan isti'zan lagi ni. Adab tu luas, tapi isti'zan ni secara khusus Imam Bukhari buat bab suku pula. Sepatutnya kena
tahu keizinan tuan rumah dia tu, ataupun tuan rumah tu beri izin kepada dia, barulah boleh nak duduk lama-lama di rumah orang. Sebab apa? Kita tidak tahu orang tu apa ada hajat dia, kita tak tahu. Terutamanya ni ketika baru kahwin, kalau nak kira faham-faham lah. Tapi manusia ni dia tidak serupa manusia. Nabi SAW cukup sabar. Dia kalau katakan takut serah hati pula, dia tak kata. Cuma dia buat nak bangun macam nak bangun. Kamak demo tu faham? Tak faham, tak bangun dalam ramai-ramai. Tapi adalah juga yang faham. Apabila Nabi SAW bangun tu, ini kita panggil apa ni, bukan berdusta, tidak. Kita buat secara sindiran lah, dalam bentuk sindiran. Tak apa begitu. Ini semua dibuat gini, tidak sebut secara nyata ni, takut berasa hati. Takut berasa hati. Jadi ada yang bangun, memang ada yang faham. Tapi ada lagi orang duduk. Sehingga beberapa kali Nabi SAW pergi sana, ingat kau balik dah. Mari ada lagi. Itu tak kena lah lagu tu. Tak kena lah. Mentang-mentang orang ajak makan, mana siapa begitu sekali. Tu lupa dah, yang ni masa menikah ni. Masa menikah. Jadi Anas pun cerita bila akhir sekali balik dah belakang, bila balik turunlah ayat hijab. Nabi SAW pun pasal hijab. Mana dia pun sebelum pada tu boleh pergi mari, lepas tu tak boleh. Ada haknya. Ada haknya. Artinya ayat hijab gapo ni semua ni perlu dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita tidak akan berasa aman lah, tidak akan berasa boleh bersendiri, tak boleh. Sebab apa? Orang lain bila-bila masa boleh mari. Patut bila mari ganggu. Tidak nanti masa kahwin, bila-bila pun, kecuali kalau tuan rumah tu mengizinkan. Memang kita tahu dia izin, memang dia nak duduk lama, ada keperluan. Tak apa kalau lagu tu, tak apa. Kalau tidak, tak boleh. Kalau tidak, tak boleh. Inilah pengajarannya. Orang zaman dulu boleh lah, orang kampung zaman dulu dia pergi berjalan rumah orang tu kat lama duduk tu, gulung rokok pula dah. Gulung rokok tahu. Belah-belah cak minum, lepas kakak waktu ambil air teh, air kopi pula. Waktu duduk tu. Siapa laut mana buah-buah. Yalah tuan rumah tu pun tak ada kerja juga. Bersedai molek. Bersedai molek. Tapi sampai sekarang tak boleh buat lagu tu. Orang masing-masing ada kerja, sibuk. Sibuk. Tak boleh buat lagi. Kalau dalam masyarakat yang semuanya gitu, tak apalah. Semuanya gitu. Tapi Nabi SAW tak suka juga duduk buah-buah lepas isyak. Dia suruh tidur. Kalau tak ada lampu gelap, dia suruh tidur. Dia tak suka buah-buah, takut besok letih pula. Tak apalah. Seterusnya Umar bin Al-Khattab ni pun dia suka dah. Dia fikir baik kalaulah isteri-isteri Nabi ni berhijab. Sebab apa? Kalau tidak, mungkin musuh-musuh Islam, orang-orang munafik ni boleh mengambil peluang, ambil kesempatan untuk buat sesuatu yang tidak baik lah terhadap isteri Nabi SAW. Dia pun mengharapkan dah kalau turun ayat hijab. Dia minta dah Nabi SAW suruh, tapi Nabi SAW tak buat. Sebab apa? Tak turun ayat. Tak ada perintah. Akhir sekali turun ayat. Jadi di antara hak dia tegurnya, tegur tu walaupun kita kata macam menyentuh perasaan lah sikit. Aku kena tu, saudah tu, kata dia. Pasal dia tinggi sikit, isteri Nabi SAW, dalam gelap. Tujuan dia kata gitu, kira-kira dalam riwayat yang lain disebut, saudah pergi cerita dengan Nabi SAW. Apalah Umar ni duk tegur-tegur lagu tu. Maknanya dia berasa lah. Tujuan Sayyidina Umar kata lagu tu, dia nak suruh berasa tu lah. Jadi tegur tu saya enggak berasa, tak apa. Sekiranya perlu, sekiranya perlu, tak apa. Babul isti'zan min ajlil basar. Ini bab minta izin kerana takut terpandang. Sebab apa Islam ni suruh kita minta izin apabila pergi ke rumah orang? Takut terpandang. Kalau kita pergi ke rumah orang tu buka pintu, tengok sana, apa guna? Apa makna isti'zan? Tak ada makna lah. Tujuan minta izin tu takut-takut kita terpandang. Maknanya tak kena sama sekali. Kalau kita pergi tu, kita duk intas sana, intas sini, tak kena.
Salah tu. Yang sepatutnya kita pergi dekat pintu minta izin, tanya, begitu. Seterusnya ini ceritanya. Nabi SAW ni ada orang pergi mengintai, tapi dia tak semua cerita-cerita lagu ni kan tak sebut nama. Ada seorang lelaki sebut gitu je, tak sebut nama. Sebab apa? Boleh jadi orang ni dia sudah berubah dah. Pada masa tu dia jahil lagi, lepas tu dia sudah berubah. Boleh jadi. Apa perlu sebut nama dia? Sebab tu dalam kitab-kitab hadis dia tak sebut nama. Benda-benda macam ni tak ada sebut. Nabi SAW nak cucuk. Daripada situlah ulama buat kesimpulan, kalau orang pergi mengintai, kalau kita cucuk dan dia cedera, kalau dia jadi cacat, sia-sia saja. Tidak kena hukuman orang yang buat begitu. Sebab apa? Satu kesalahan tu. Pergi mengintai-ngintai tu kesalahan. Mengintai hak biasa ni pun tak boleh. Apatah lagi mengintai mana di waktu-waktu yang sunyi, di waktu-waktu yang sepi, ketika masing-masing ahli rumah tu berada di tempat yang sunyi, kita kata lagilah tak boleh. Nabi SAW nak cocok dengan benda tadi. Dia berkata tujuan isti'zan itu, minta izin itu disyariatkan kerana takut terpandang lah. Kalau kau pandang lagu tu, apa guna? Lepas tu apa yang Nabi SAW buat lagu ni? Nak cucuk ni. Setengah ulama kata boleh jadi dia cucuk senguti kalau ada peluang. Setengah ulama kata tidak, dia nak beri pengajaran saja. Nak ceritanya dalam keadaan orang tahu kalau kita buat lagu tu pun boleh. Tetapi dia tak tahu Nabi SAW tak akan buat lagu tu. Ada juga ulama mengatakan Nabi SAW tahu dah, bagi tahu dah lah ni. Dia tak tahu nak macam mana. Dia kena tahulah. Nabi SAW sudah bagi tahu dah. Lepas tu dia intai juga. Makna boleh lah kalau dia bertindak pun boleh. Setengah ulama kata tidak. Memang Nabi SAW tak akan buat lagu tu. Cuma dia buat gini nak bagi tahu hukum kepada orang lain. Kepada orang lain. Kemudian makna kalau berlaku gini boleh kita buat, tidak salah. Seterusnya zinal jawarih, zina anggota. Zina anggota selain faraj, selain kemaluan. Yang ni di sini istilah zina ni kepada anggota lain ada juga, bukan kepada kemaluan saja. Hak zina hak sebenarnya hak itulah, tapi ini zina yang kurang dari zina yang sebenarnya. Ibnu Abbas kata, saya fikir tak ada hak lain yang lebih tepat untuk kita kaitkan dengan al-lamam yang dimaafkan, yang disebut dalam Al-Quran, yaitu alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Dalam Quran, orang-orang yang mengelak diri daripada dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang keji kecuali al-lamam. Al-lamam tu apa makna? Mana kesilapan-kesilapan yang mungkin dilakukan oleh manusia, payah nak mengelaknya. Dosa-dosa kecil lah, dosa-dosa kecil, ataupun kurang lagi daripada dosa-dosa kecil yang tidak disengaja berlaku dan payah manusia mengawalnya. Sebagai manusia, sifat manusia boleh berlaku daripada dia perkara-perkara yang seumpama ini. Al-lamam, kecuali al-lamam hak ni Allah SWT maafkan, tak kira salah. Hak ni lah yang paling tepat Ibnu Abbas kata dengan al-lamam itu, iaitu Nabi SAW bersabda, Allah SWT telah mentakdirkan manusia ini akan ada bahagiannya dari perzinaan. Setiap orang ni akan berlaku perzinaan pada diri dia, akan berlaku. Allah SWT sudah takdir dah. Adraka dzalika la mahalah, tak dapat tidak dia akan mengalaminya, tak dapat tidak dia akan mengalaminya. Itu mengikut takdir masing-masing lah, takdir masing-masing.
Ada orang yang langsung tak kena, oh nasib baik. Ada orang yang kena juga. Ada orang yang kena tu, oh tu kena berat lagi lah. Macam-macam yang jadi aib dalam masyarakat, jadi memalukan. Memalukan. Cakap-cakap dengan isteri orang kau, benda hak tak molek, itu bukan alamam lagi tu. Tapi siapa ke situ pergi? Siapa ke situ? Ukah rumah orang. Oh, berat tu. Berat tu. Akan berlaku. Akan berlaku. Dia kata zina mata ialah memandang. Dalam Hasyiah ni dia sebut, tak perlu dibaca, bacalah kerana mana boleh. Dalam Hasyiah ni ada. Zina mata yang dimaksudkan di sini apabila tengok dengan syahwat. Bukan tengok saja apabila kita ada kerja dengan dia, kita pergi jumpa dengan dia, kita kecek, kita tengok dia. Tengok dengan tidak ada perasaan apa-apa, biasa. Itu tidak termasuk. Ni kita tengok, kita jadi kena, jadi terfikir-fikir, terkhoyak-khoyak. Nak tengok pula. Lepas tu kita macam menikmati dengan pandangan kita. Budak-budak tak faham. Orang tua faham. Hak balik faham. Lah mana? Masing-masing berasa lah. Lah mana kalau tengok orang perempuan atau perempuan tengok lelaki dengan perasaan lagu. Dia menikmati dengan pandangannya. Itu dikatakan al-lamam. Zina lidah, bercakap, duduk bercakap benda-benda yang tak sesuai lah. Bercakap antara lelaki perempuan. Dan zina wan nafsu tatamanna, jiwa berangan-angan, berkhayal, wa tashtahi, dan berkeinginan. Dengan maksud tadi mata tengok, lidah bercakap tadi, dalam keadaan jiwa tadi berkhayal, khayal ataupun berkeinginan, bernafsu, menikmatinya. Itu semua akan berlaku. Mana hak ni tak dapat dielakkan. Takdir masing-masing. Takdir masing-masing. Ada orang tu Tuhan beri selamat dia. Ada orang sebagai manusia nak buat lagu mana jadi terpikat dengan perempuan. Tak faham dia apa. Balik mendengung sorat. Boleh berlaku benda tu. Boleh berlaku. Perempuan begitu juga. Sebaliknya. Dia minta untuk lelaki orang. Sebab apa? No. Terfikir. Sudah lagu tu. Hak kena selamat, alhamdulillah. Boleh buat kerja lain. Kalau tidak, terganggu hak ni pun sakit kepala. Boleh berlaku. Sekiranya berlaku begitu, itulah yang dikatakan al-lamam. Jangan sampai melarat. Jangan sampai melarat. Jangan sampai rukah rumah kalau kita kata pergi tubik, pergi jalan sekali seorang-seorang sama seorang. Itu berat dah tu. Tapi kalau sekadar tadi tengok patut kena, patut terpikat, jadi jadi bercelaru fikiran, jiwa pun bergelora orang kata. Kalau lagu tu tak apa lagi. Sebagai manusia memang ada lagu tu. Sebagai manusia. Inilah yang dikatakan illal lamam, yang dikecualikan. Inilah Ibnu Abbas kata paling tepat untuk kita masukkan dalam senarai al-lamam itu. Walaupun zina, tetapi bukan zina yang sebenar. Tidak kena hukum, tidak kena gapo. Hak ni diri sendirilah yang tahu. Diri sendirilah yang tahu. Macam-macam perasaan manusia. Tak boleh kita nak hak lah. Orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini. Kadang-kadang 10 tahun lepas tu ingat lagi. Khayal lagi. Fikiran manusia. Kena tolak semua. Kena tolak. Buat. Kena kepada satu orang dulu sebelum menikah. Lepas tu menikah masing-masing. Lepas tu dah kena tu ingat lagi tu. Fikiran manusia. Boleh jadi. Tolak. Buat tu. Jangan diturut-turut perasaan itu. Kalau diturut-turut perasaan, kira-kiranya nak pergi jumpa, nak oyak ke dia. Aku masih lagi gila kepada kamu. Masih lagi. Kalau nak kira. Tapi jangan sampai ke situ. Mana itu kalau sekadar tadi, al-lamam orang panggil. Al-lamam itu Tuhan tak kira lagi. Manusia payah nak mengelak. Payah. Lepas tu dia kata, farajlah. Yang ni kemaluan akan membenarkan apa yang tersebut tadi atau mendustakan. Kemuncaknya suk dia situ. Suknya pergi kepada perzinaan yang sebenar. Sebab itu kita tak boleh turut. Kalau turut boleh sampai ke situ. Cakap-cakap pun boleh sampai ke situ. Begitu juga melihat pun boleh sampai ke situ.
Boleh sampai ke situ. Setengah orang kata, kalau senangnya kalau lagu tu kalau kita masuk kena kita pergi minta selalu. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Banyak halangan. Hidup manusia dia kena mikir. Molek juga. Kalau yang mikir biar banyak, patut tak jadi. Molek. Lebih baik kan. Jangan apabila kita nak mengelak daripada hak ni, kita masuk kena, katakanlah, kita tu pergi minta. Jangan mudah-mudah. Banyak lagi masalah yang kita nak menghadapi depan. Tapi kalau sudah fikir molek dah, puas hati dah, tak apa. Bagus, lagu tu lah sepatutnya dibuat. Ikutlah, orang terima tak terima pun ikutlah. Itu soal lain. Tapi kena cerita secara terhormat. Ataupun kalau nak bercakap, cakap itu pun cakap terakhir. Cerita selalu maksud kita. Tak ada bercakap-cakap loleh, tak ada. Lagu tu tak apa. Tapi fikir molek dulu. Kita siapa? Dia siapa? Kena fikir molek dulu. Kalau tidak, tak boleh. Kalau nak main-main lagu tu, tak boleh. Bahaya. Terutama dalam masyarakat kita, di zaman kita ni banyak benda berlaku, benda-benda macam ni. Duduk pergi mari, pergi mari, kerja sekali, kau ni tu. Dalam pada tu, ujian banyak. Cobaan banyak. Kadang-kadang, bini orang dah, suami orang dah, masih lagi. Kadang-kadang, inilah bendanya. Kadang-kadang kita tidak suka pun boleh berlaku. Itulah. Kami tak jauh lah benda-benda yang sama boleh. Bab taslim wal isti'zan thalathan. Beri salam dan minta izin 3 kali. Riwayat daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beri salam, dia beri salam 3 kali. Apabila dia mengucapkan sesuatu, dia 3 kali. Ini bukan makna beri salam Assalamualaikum, bukan makna lagu tu. 3 kali ni makna kalau dia pergi dalam satu majlis lah. Mula-mula berjumpa di pintu, Assalamualaikum. Lepas tu kalau dia duduk nak bercakap, Assalamualaikum. Lepas tu sudah, Assalamualaikum. Itu maknanya bukan 3 kali turut-turut lagu tu. Tidak. 3 kali tadi sesuai dengan keadaan lah. Apabila dia bercakap, bukan semua percakapannya diulangi 3 kali. Hak mana-mana yang perlulah. Hak mana-mana yang mustahak, yang perlu direnungi, perlu diperhatikan, makna dia tu kena perhati. Dia ulang 3 kali. Itu cara dia. Ini baik untuk diingati, untuk dihafal, dan untuk difahami baik apabila diulangi. Ini cara guru pun macam tu juga. Lepas tu cerita hak ni, Abu Musa al-Asy'ari ni tiba-tiba mari dalam keadaan ketakutan. Dia mari, dia kata dia minta izin nak berjumpa dengan Sayyidina Umar. Lalu dia tidak mendapat keizinan lah. Tidak mendapat keizinan tu tidak semestinya. Mana orang mari cerita kepada dia, Sayyidina Umar tidak izin kamu masuk, tak mesti kata lagu tu. Mana tak nak jawab apa-apa pun senyap. Itu pun makna tidak izin dah tu. Tidak mendapat keizinan dah tu. Ataupun ada siapa-siapa ke mari royak gini-gini, itu tidak mendapat keizinan dah tu. Jadi dia pun 3 kali dia pun pergi tinggal. Sayyidina Umar pun jumpa pula. Ni hadis ni ringkas sikit ni. Di luar dia ada sebut, dalam hasyiah dia ada sebut. Sayyidina Umar pun panggil. Bila tengok tadi, Sayyidina Umar tahulah itu Abu Musa. Tanya orang, dia kata Abu Musa. Dia suruh pergi panggil, dia pun tanya, kenapa kamu tak tunggu? Apakah yang menyebabkan kamu tak tunggu? Dah aku tak keluar lagi boleh jadi aku sibuk ke macam mana? Dia kata, saya sudah minta izin dah 3 kali. Lepas tu saya tidak mendapat keizinan. Lepas tu saya tahu pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau sesiapa di antara kamu minta izin 3 kali tidak diberi keizinan, dia tidak mendapat keizinan, dia kena balik. Sayyidina Umar pun kata, kamu kena cari orang lain, seorang lagi. Dalam riwayat yang lain, setengah riwayat yang lain, kalau tidak aku kena kamu. Kalau tidak kena kamu. Pergi cari lagi orang lain. Hak tu ya Abu Musa tu ketakutan pergi tu, siapa dia ni? Hak pernah dengar Nabi SAW kata lagu ni selain daripada aku. Tu dia ketakutan pergi, siapa dia? Hak ni lah yang Ubay bin Ka'ab kata, nampaknya tak ada orang yang akan membela kamu kecuali hak terkecil, hak paling muda, kata dia dalam majlis ni.
Aku, kata dia, aku pernah dengar. Kata, mari kita pergi. Pergi cerita kepada Sayyidina Umar. Tak apa, Sayyidina Umar terima. Ini menunjukkan Sayyidina Umar tidak suka cara dia nak kawal hadis ni. Sayyidina Umar ni salah seorang khalifah. Di kalangan khalifah dia banyak meninggalkan usul-usul. Kalau kita nak kira usul ini salah satu usul hadis dia tinggal. Supaya juga kalau di kalangan isteri Nabi SAW, Aisyah, dia banyak juga meninggalkan usul, kaedah. Yang ni dalam menerima sesuatu hadis ni, mana kita kena cermat. Ni sikap Sayyidina Umar dengan sahabat Nabi SAW, apatah lagi kalau orang lain. Lagi kita kena cermat. Sebab itu Imam Bukhari kata bukan dengan maksud dia tidak mengharuskan khabar wahid. Tidak maksud tu. Tapi tujuan dia nak ajar kepada orang ramai biar faham molek, jangan mudah-mudah sesuatu hadis tu. Kadang-kadang kalau kita dengar seorang boleh jadi kita keliru. Nabi SAW maksud lagu lain, kita faham lagu lain. Boleh jadi. Sebab itu dia tak berapa suka. Kalau apa-apa biar ramai, biar ada bukti. Jadi bukan makna Sayyidina Umar tak terima hadis ahad. Berapa banyak hadis ahad ni sini dalam hasyiah ni pun dia sebut dalam masalah ni hadis ahad yang dia terima. Dan hak ni pun dia terima juga. Kalau nak kira ni dua orang lah. Kalau dua orang ni masih lagi hadis ahad lagi dalam istilahnya, dia terima dah. Bukan dengan maksud dia tak terima hadis ahad, tidak. Tetapi dengan maksud nak mengajar kepada sahabat-sahabat yang lain supaya berhati-hati dan bercermat dalam hadis ni. Nah, itulah. Ini bab apabila seseorang dipanggil, adakah dia perlu minta izin pula? Tengok keadaan lah, kita kata. Kalau sudah dipanggil, pintu pula terbuka pula lepas pada tu, mana panggil pergi ke mana suruh masuk, tak apa, tak payah minta izin lah tu. Tapi kalau pintu tu masih tertutup, boleh jadi perlu kita minta izin. Tengok keadaan. Ada ceritanya Nabi SAW panggil dia pergi ke satu tempat tu, dia ada susu dalam mangkuk. Dia pun suruh Abu Hurairah pergi panggil sahabat-sahabat Ahlu Suffah. Apabila pergi, mereka tu pun pergi minta izin, lalu dibenarkan. Sini minta izin, maknanya sesoalannya Imam Bukhari nak kata kena minta izin juga. Sebab apa? Panggil tu tadi, lepas tu apa berlaku kita tak tahu. Minta izin. Nabi SAW tak kata pula dah panggil dah, apa minta izin, dia tak kata lah. Maknanya kena minta izin juga, ataupun tengok kepada keadaan. Kalau keadaan tu nampak sudah tersedia semua, tak payah minta izin. Bab taslim ala sibyan, ini bab memberi salam kepada kanak-kanak. Ini menunjukkan Nabi SAW ni mesra dengan kanak-kanak, dan dia nak ajar kanak-kanak tu dengan adab-adab yang mulia. Itu tujuannya beri salam kepada kanak-kanak tadi. Hak dia secara umumnya, hak dia suruhnya hak seperti tadilah, iaitu yang kecil beri salam kepada yang lebih tua. Tapi tak mesti tu, tak mesti. Orang tua pun boleh beri salam kepada budak kecil. Jangan pula tunggu hak kecil saja. Kalau tidak tak boleh beri. Tak boleh lah lagu tu. Kena ingat Nabi SAW pun beri salam kepada budak-budak. Itulah. Lepas tu taslimir rijal ala nisa wan nisa ala rijal. Orang lelaki memberi salam kepada orang perempuan, dan perempuan memberi salam kepada orang lelaki pula. Sekat tu. Wallahu a'lam.